jaga aurat, tolong jaga ibadah. Bulan Ramadan kamu akan menjadi manusia yang paling soleh dalam bulan Ramadan. Satu kadang-kadang orang tanya, Ustaz, ada orang yang puasa tapi dia tak tutup aurat. Apa hukum dia? Dia penat je puasa dia tersebut. Orang yang puasa tapi dia tak solat. Apa nilai puasa dia tersebut? Dia penat je puasa dia tersebut. Suatu, apabila kita masuk dalam bulan Ramadan, pastikan pada diri kita telah selesai dalam bulan Rejab dan selesai dalam bulan Sya'ban, baru layak untuk kita berada dalam bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dasuki. Ana minta kepada Al-Fadhil Ustaz Idris Haji Ahmad untuk menyambung. Ustaz, apakah ibrah atau apakah cerminan yang dapat kita kutip daripada peristiwa besar yang berlaku di bulan Rejab ini? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, rakan panel, tuan-tuan, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi dihuraikan bagaimana beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa Isra wal Mi'raj. Satunya seperti yang disebut tadi ialah, saya nak huraikan sikit lagi berkenaan dengan solat. Kerana semayang ni antara perkara yang dibuat ataupun dipardukan di dalam bulan Rejab. Puasa, Allah Ta'ala wajibkan puasa melalui malaikat Jibril. Semayang terus dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak menunjukkan puasa ni satu amal yang berat, yang amalan yang menjadikan salah satu daripada pembeza di antara bainal kufri wal iman. Semayang ni di antara membezakan antara orang-orang yang kufur dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semayang kena dididik sejak daripada kecil. Nabi sebut, dia kata, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'a sinin wadribuhum 'alaiha wa hum 10 sinin au kama qala. Suruh anak kamu semayang ketika umur 7 tahun. 10 tahun tak semayang, kena rotan. Ada orang batang kali rotan anak dia. Ada orang kok sebelah rasa rotan anak dia pasal tak semayang. Ada orang-orang Melayu kita ni bukan orang batang kali, orang lain, orang batang banyak. Ada rotan. Rotan bila? Waktu anak tak lulus SPM. Pinyak, engkau bodoh, engkau lembu, engkau khebau, letih saja aku bagi makan nasi, minum air, pinyak. Bila anak tak semayang, sonyap, kata orang Negeri Sembilan. Sedangkan semayang ni benda yang asas yang kita kena buat. Yang duk jadi budak-budak mak rempit ni, tuan-tuan tahu pasal apa? Punca dia tak semayang. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat, kata Allah. Akan berlaku selepas daripada generasi kamu ni orang yang mengabaikan semayang. Mak rempit ni punca dia kita lihat. Punca dia kerana dia kosong jiwa. Punca dia kerana dia tidak ada jiwa agama dalam diri dia. Sebab tu dia tak takut untuk berlumba motor. Dia tak takut. Saya satu hari tu saya balik ceramah di Pulau Pinang, lepas tu Juru, malam minggu. Lebih kurang budak-budak yang berada di tunggu duk lomba motor, saya ingat ada dekat 2000 orang, 2000 motor. Kelak orang tu nak tunggu masa lebih kurang 1 pagi. Kita ni kena berhenti. Pasal apa? Nak meraihkan tapi hormat dia. Pasal apa? Dia jalan songsang. Dia jalan songsang, lebuh raya ni dia jalan songsang, dia makan jalan kita. Kita kena berhenti, kita kena hormat dia. Kalau lah takdir kita ditempuh kita ataupun kita langgar dia, pakai malam tu dia lenyek kita macam stem roll. Ni mak rempit ni. Lah balai polis pun dia kepuh. Balai polis dekat dengan Pematang Pauh. Balai polis dia kepung, tuan-tuan tahu. Polis pasal cabut lari dalam masjid.
Selalunya polis hambat kita lari dalam masjid, malam tu polis cabut lari. Ni mak rempik punya pukulan. Mak rempik ni hebat, dia naik motor hak Jepun buat tayar dua, dia naik satu dia marah Jepun saya buat tayar dua, patut tayar satu dia naik kan. Mak Saleh tengok heran, dia kata negeri dah tak ada budak-budak naik motor ni. Di Malaysia hebat, naik motor hak dua tayar satu hak passion baru lagi tu, dia naik dua orang kawan dia, topi keledar dia berbersang. Biar dia belagar dekat jalan raya ni. Apabila belagar dekat jalan raya, helmet tu keluar asap. Kita tanya polis pasal apa tak hambat. Nak kerja apa, terbakar kereta-kereta kami. Punya hebat. Punca dia pasal apa? Tak semayang. Punca dia pasal apa? Dia kosong jiwa. Maka jadi itulah sebab dia. Sebab itu soal semayang ni soal asas. Dalam nak bina akhlak, dalam nak bina apa sajanya, awal perkara ini perkara yang perlu dididik, diasuh, diajar anak dalam perkara-perkara seperti begini. Maka tuan-tuan yang saya hormati sekalian, ini hal yang tak boleh kita nak elakkan. Yang keduanya, antara Nabi dipertontonkan pada malam itu ialah Nabi telah dipanggil di kanan dan kiri dia. Seruan daripada sebelah kanan dan sebelah kiri. Nabi buat tak tahu, Nabi terus jalan. Maka Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, apa gerangan suara di sebelah kanan yang panggil aku dan sebelah kiri? Maka malaikat Jibril memberitahu panggilan sebelah kanan itu ialah panggilan daripada orang Nasrani, manakala panggilan di sebelah kiri muka itu ialah panggilan daripada orang-orang Yahudi. Nasib baiklah Muhammad, kamu tak sahut seruan daripada orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Kalau kamu sahut tadi, maka menyebabkan kamu akan, umat kamu nanti akan terikut-ikut apa yang ditunjukkan oleh mereka untuk menggoda umat kamu menjadi rosak dan binasa. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Isra dan Mi'raj. Nak menunjukkan bagaimana perancangan daripada musuh-musuh Islam. Dia nak meruntuhkan orang Islam ini. Dia tahu kalau dia buat cara dia roboh masjid dekat batang kali, dia bakar surau dekat dengan rasa, saya yakin orang yang tak semayang pun akan mempertahankan masjid. Kalau ada dari kalangan orang nak meroboh, nak bakar surau, orang yang tak pernah pergi surau pun, dia akan mempertahankan surau tersebut. Tetapi dia tahu dia tak boleh untuk nak melawan orang Islam ini dalam bentuk secara kasar. Maka dia buat dengan cara macam mana? Antaranya ialah melalui program-program hiburan, melalui hiburan yang melampau, yang dididik, yang diasuh, melalui program-program yang menyebabkan anak-anak kita leka dan cuai. Kita tengok hak yang macam-macam. Kita lihat pertandingan akademik Al-Quran, hadiah lebih kurang 30,000 saja. 30,000 saja hadiah akademi Al-Quran. Tapi tuan-tuan tengok, kalau hak yang lain-lain semua, anak kita pun tak tahu siapa juara akademi Al-Quran. Dia kata tak tahu, Pak Lebay mana tak tahu. Tapi kalau kita tanya dia, siapa juara akademi Fantasia 1, 2, 3, 4, dia hafal macam Asmaul Husna. Dia hafal nama seorang-seorang. Orang ni akademik Fantasia 1 ni, 2 ni, 3 ni, 4 ni. Kalau tanya dia hak yang akademik Quran tahu tak? Tak tahu siapa Datuk Lebay mana tak tahu. Dia pun tak tahu. Ini gambaran yang kita lihat, yang kita tengok. Hadiah pun tak lumayan, lebih kurang 30,000 pergi umrah. Sedangkan program The Gangstar, hadiah dia berapa? 100,000 US. Darat dengan lebih kurang duit Malaysia 340,000. 340,000. TV3 menghabiskan program The Gangstar ni, dijawab oleh CEO dia, oleh pengarah urusan TV3. Dia kata apa? InsyaAllah tahun depan kita akan buat lagi besar. InsyaAllah jawab pun. Belanja dia habis berapa? 7 juta habis untuk buat program ini.
Inilah gambaran-gambaran yang kita lihat